Terima kasih Tuan. Saya nak bagi penjelasan sikit ya. Saya tak perlu beri penjelasan tapi saya bagi juga. Sekarang saya nak mengadili kedudukan orang yang tercakap. 15 orang daripada DAP, baru 10 orang daripada PKR, 9 orang daripada PAS. Jadi saya pun kena buat lihat ini juga. Sila yang awak pendam. Terima kasih Tuan Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga ingin membangkitkan beberapa perkara yang saya rasa perlu dibangkitkan dalam perbahasan rancangan Malaysia ke-10 yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 10 Jun yang lepas. Itu merangkumi program transformasi kerajaan melalui 6 NKRA, transformasi ekonomi melalui 12 NKEA dan juga pembaharuan ekonomi strategik yang disebut sebagai New Economic Model. Memang kita tahu pengkhususan yang diberikan dalam rancangan Malaysia 10 adalah tentang pengkhususan bidang pendidikan. Memang kita tidak mengalami masalah dengan perkara ini, cuma seperti yang disebutkan oleh beberapa orang ahli yang berhormat sebelum ini tentang masalah brain drain yang akan dikendalikan oleh Talent Corporation. Kita harap perkara ini tidak akan menjadi seperti mana yang berlaku pada rancangan Malaysia yang sebelum ini, di mana beberapa perkara telah dibangkitkan oleh mereka-mereka yang berada di luar negara yang dibawa masuk ke dalam negara kita, tetapi mereka keluar kembali dan yang tinggal hanya boleh dibilang dengan jari. Kita tidak mahu masalah pendapatan mereka, masalah birokrasi yang diberikan kepada mereka, masalah diskriminasi politikal yang dihadapi oleh mereka. Dan saya rasa ini telah dibincangkan banyak kali dalam orang kata Dewan Rakyat ini. Apa yang ingin saya sentuh pada perbahasan pada hari ini adalah tentang perkara-perkara yang perlu diberi perhatian oleh pihak kerajaan berhubung dengan apa yang dirancangkan oleh dalam Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam RM10 ini, berhubung dengan model ekonomi yang akan dikendalikan berdasarkan kepada produktiviti, inovasi dan juga kredibiliti. Kita mesti memahami bahawasanya kita hanya mempunyai 25% mereka-mereka yang berada dalam bidang kelulusan tinggi, yang selebihnya berada dalam bidang kelulusan SPM ataupun ke bawah. Jadi inilah yang perlu dihadapi oleh pihak kerajaan untuk mengendalikan mereka-mereka yang 75% lebih ini. Yang keduanya berhubung dengan keadilan regional. Kita dapati banyak berlaku dalam negara kita selama ini, keadilan tidak disebarkan melalui regional. Ia bergantung hanya kepada negeri yang mempunyai cukai yang banyak, membayar cukai yang banyak. Sepatutnya negeri-negeri yang memerlukan keadilan regional ini seperti di sebelah utara, Kedah, Perlis, Kelantan, perlulah diberi perhatian yang serius dalam rancangan Malaysia yang ke-10 ini. Kerana banyak perkara negara-negara yang membuat pengadilan regional ini, seperti di negara Kanada, mereka menggunakan keadilan regional ini bukan hanya bergantung kepada cukai yang dibayar oleh negeri-negeri di dalam negara tersebut. Yang ketiganya tentang pendidikan formal yang hendak diturunkan ke umur 5 tahun. Saya rasa penekanan perlu diberikan juga kepada pengisian di dalam pendidikan formal yang akan diturunkan ke 5 tahun, 6 tahun ini menjadi pendidikan biasa di sekolah yang selama ini hanya bermula pada umur 7 tahun. Kerana kita tahu sebagai seorang Muslim, awal bin ma'rifatullah, itu yang penting kita terapkan ke dalam anak-anak kita dari segi pengajian agama, pengisian agama dan juga didikan moral dan agama, agar apabila mereka ini besar berada dalam masyarakat, tidaklah berlaku sebenarnya yang berlaku ataupun sedang berlaku dan kemungkinan akan berlaku jika sekiranya pengisian agama ini kita terapkan di dalam usia yang begitu muda. Yang keempatnya berhubung dengan saya juga merasa keliru apabila dalam rancangan Malaysia 10 ini lembaga lebuh raya pada timur hanya diberhentikan setakat negeri Terengganu. Kenapakah tidak diteruskan pembangunan ini hingga ke utara, ke negeri Kelantan, dan juga kenapakah dalam suasana kita sedang membuat projek double tracking sekarang ini, tidakkah boleh disambungkan landasan kereta api Ipoh ke Gua Musang, yang saya rasa mungkin sahabat saya di tempat akan bersetuju dengan cadangan saya ini.
Kemudian masalah yang dihadapi oleh kerajaan kita dalam rancangan Malaysia ke-10 ini mungkin akan berterusan dengan pembaziran disebut sebagai pembaziran big top, di mana kita mempunyai banyak kementerian dengan hanya 27 juta rakyat berbanding dengan Amerika yang mempunyai 6 setiausaha dengan 220 juta rakyat. Akhirnya banyak kementerian yang ada wujud dalam negara kita ini yang menjalankan tugas-tugas yang bertindih. Kita harap pengkajian dalam RM10 ini memberi juga perhatian terhadap pembaziran di big top ini. Kemudian pertindihan di antara kementerian-kementerian, misalnya saya lihat Kementerian Wilayah Persekutuan, ia mempunyai ataupun ditambah dengan tugas sebagai kesejahteraan bandar. Saya ingin bertanya kepada Kementerian Wilayah Persekutuan, apakah maksud kesejahteraan bandar ini hanya di bandar-bandar di Wilayah Persekutuan saja ataupun meliputi bandar-bandar yang lain yang diberi tugas kepada menteri yang tidak mempunyai adun ini. Kemudian seterusnya terhadap lambakan pekerja-pekerja asing, walaupun kita ataupun pihak NGO yang mengendalikan misalnya di Hulu Langat dia selalu menyebut tentang gaji minima, walaupun banyak majikan-majikan yang tidak ataupun tidak berapa selesa dengan peletakan gaji minima, tetapi kalau kita pandang terhadap jumlah pekerja-pekerja asing yang ada dalam negara kita yang digaji dengan gaji yang murah, tetapi setiap tahun mereka telah menghantar ataupun membawa duit negara mengalir keluar berbilion-bilion. Kalau kita bandingkan dengan pekerja kita yang dinaikkan gaji, dan gaji yang dinaikkan ini mungkin akan mengurangkan pendapatan majikan, tetapi wang yang didapati oleh pekerja-pekerja tempatan ini tidak akan mengalir ke negara luar. Jadi saya rasa perkara ini perlu diberi perhatian oleh Kementerian Sumber Manusia, iaitu tentang gaji minima yang perlu dilaksanakan oleh majikan-majikan yang berada dalam negara kita. Kemudian seterusnya tentang teknologi transfer. Walaupun kita telah mempunyai ataupun kilang proton agak lama, lebih daripada 20 tahun, tetapi kita masih lagi tidak mampu menyaingi kilang kereta yang dibuat oleh Korea ataupun China yang sekarang ini sudah memasuki pasaran dunia, bahkan lebih canggih daripada apa yang kita ada, kerana mereka mempunyai satu political will untuk menaikkan ataupun menggunakan teknologi transfer dalam perkara-perkara yang dibuat oleh mereka. Misalnya kita tengok kalau telefon, misalnya dulu kita tidak pernah mendengar nama Samsung ataupun HTC Dopot, tapi sekarang inilah yang menyaingi Nokia ataupun Ericsson. Atau ini betul ada beberapa perkara yang saya rasa perlu saya kemukakan di dalam perbahasan ini berhubung dengan masalah yang berlaku di kawasan saya baru-baru ini 2 minggu yang lepas. Hujan sedikit sudah tenggelam lebih kurang 2,000 hektar sawah padi. Apa yang saya kesalkan di sini adalah pihak MADA yang mengendalikan saliran sawah padi di kawasan negeri Kedah ini tidak memberi perhatian yang serius terhadap saliran yang cetek, saliran yang tersumbat, saliran yang tidak dibersihkan. Kalau sebelum ini mereka sentiasa mengendalikan, tetapi oleh kerana mungkin pengurusi MADA sekarang ini berada di tangan Ketua Pembangkang Negeri Kedah, mungkin dia tidak dapat melaksanakan tugas-tugas ini dengan sempurna. Jadi saya Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani ini tolong tengok-tengoklah sikit kepada MADA di negeri Kedah ini, kerana banyak kawasan sawah padi yang masih lagi tidak mempunyai saliran yang sistematik, seperti mana di Kampung Bakarang, di Kampung Paya Kecut, di mana petani-petani terpaksa menggunakan air hujan. Bayangkanlah kalau air hujan saja yang digunakan untuk mengairi sawah, mungkin setahun sekali sajalah mereka dapat mengadakan ataupun mengerjakan sawah tersebut. Begitu juga dengan kerjasama di antara MADA, Gamuda, MMC dan juga pihak PLAS. Kerana sebelum adanya Lebuh Raya PLAS dan juga Gamuda MMC yang membuat double tracking ini, petani tidak menghadapi beberapa masalah terhadap tenggelamnya sawah mereka. Tapi apabila Gamuda melaksanakan projek double tracking, mereka tidak memerhatikan saliran air yang melalui sawah-sawah padi tersebut. Apabila kita bertemu dengan engineer
agak muda, dia kata MADA tak kerjasama. Bila berjumpa dengan engineer MADA, dia kata PLAS tak beri kerjasama. Saya harap pihak kementerian cuba perhatikanlah, setiap tahun berjuta ringgit dihabiskan untuk membayar pampasan kerana sawah padi tenggelam. Jadi sekiranya kerjasama ini dapat diadakan, saya rasa mungkin MADA tidak payahlah memberi pampasan kerana sawah padi tidak tenggelam. Oleh kerana masa tidak mengizinkan, saya rasa itulah. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Ya, sekian.